Saudara-saudara perwakilan sekalian, antara usaha penting yang juga dilakukan adalah pindaan perlembagaan parti supaya lebih sesuai dengan kehendak ahli UMNO seperti mana yang telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Presiden semasa Perhimpunan Agong yang lepas. Pemuda menyambut baik usaha yang telah dirintis oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein selaku pengerusi jawatan kuasa pindaan perlembagaan yang telah mencadangkan beberapa perubahan berdasarkan kepada premis untuk menghak-upayakan lebih ramai lagi ahli UMNO menentukan barisan kepimpinan tinggi parti. Ia juga memudahkan ahli bertanding tanpa sekatan, menjadikan UMNO lebih inklusif dan memudahkan proses menjadi ahli. Secara keseluruhannya, pemuda menyokong penuh cadangan pindaan perlembagaan parti yang akan dibentangkan dalam Perhimpunan Agong Khas esok. Pemuda juga meletakkan harapan supaya segala pindaan tersebut akan diterima kerana ia secara langsung memberi pengiktirafan khusus kepada orang muda. Saya tidak sekali-kali lupa bahawa di cawangan-cawangan serata negara lah jiwa perjuangan UMNO mula disemai di kalangan anak muda. Atas kesedaran itulah sukacita saya melaporkan kepada saudara-saudara sekalian satu usul penting yang akan dibentangkan esok yang perlu disokong oleh kita semua, iaitu usul bagi mengiktiraf Ketua Pemuda Cawangan sebagai perwakilan automatik ke mesyuarat perwakilan bahagian. Bila pemuda akar umbi bersuara, pemuda negara diperkasa. Pindaan perlembagaan juga membawa perubahan besar kepada parti di mana proses pemilihan jawatan tertinggi akan dibuat di peringkat bahagian dan tidak lagi terbatas kepada perwakilan di peringkat Perhimpunan Agong. Ini bermakna dari hanya 2,600 perwakilan yang menentukan kepimpinan tertinggi parti selama ini, lebih dari 140,000 ahli akan diberi hak sedemikian. Pemuda menganggap pindaan ini tepat pada waktunya dan berharap ia merupakan satu langkah permulaan bagi lebih mencerminkan profil UMNO sebagai parti akar umbi yang terbuka dan demokratik. Oleh itu, adalah menjadi harapan pemuda sekiranya sistem baru ini berjalan dengan lancar agar akhirnya satu hari nanti kuasa pemilihan ini diberi kepada kesemua 3 juta ahli UMNO. Satu ahli, satu undi. Inilah nilai keahlian yang sebenar dengan memberikan hak dan kuasa kepada setiap ahli untuk menentukan kepimpinan parti. Satu hak yang penting dan paling asas dalam politik. Untuk permulaan pindaan esok adalah yang terbaik untuk memulakan proses transformasi ini. Satu lagi perkara penting yang memberi kesan besar kepada pemuda dan proses peremajaan parti adalah dalam perkara keahlian. Sebelum ini kita dengar banyak rungutan tentang kesukaran untuk menjadi ahli UMNO, terutamanya bagi generasi muda yang ingin berjuang dalam dan bersama pemuda. Dengan lulusnya pindaan perlembagaan pada hari esok, permohonan untuk mendaftar sebagai ahli boleh diterima dan ditandatangani bukan hanya oleh Ketua Cawangan tetapi juga oleh Ketua Pemuda Cawangan. Dari itu saudara-saudara, jangan kita sia-siakan kuasa yang telah diberikan ini. Marilah kita melipat gandakan usaha dan tekad dalam memenangi hati orang Melayu di luar sana untuk bersama kita. Maka saya menyuruh agar saudara-saudara semua memberikan sokongan padu kepada cadangan pindaan yang akan dibentangkan oleh Datuk Seri Hishamuddin esok. Saudara perwakilan sekalian, pindaan perlembagaan parti yang akan dibentangkan esok adalah berkait dengan generasi muda yang menjadi ahli UMNO. Oleh itu sewajarnya kita sebagai sebuah parti yang bersifat inklusif kepada semua mencari jalan memperjuangkan kepentingan semua golongan muda baik di dalam maupun di luar parti. Inilah tafsiran mesra rakyat yang diperjuangkan oleh pemuda UMNO. Masalah orang muda hari ini, terutamanya bagi yang berhijrah ke bandar, adalah peluang pekerjaan yang tidak menentu, kemudahan perumahan yang tidak terancang, dan kurang penglibatan sivik. Tidak dinafikan
Ramai di kalangan mereka mendapat peluang pendidikan yang disediakan oleh kerajaan sehingga memiliki ijazah, diploma atau sekurang-kurangnya sijil. Namun, apabila mereka gagal memperoleh peluang pekerjaan dan menganggur, seringkali kita mendengar dakwaan yang menyalahkan orang muda. Tak cukup bijak, tidak fasih berkomunikasi dan tidak berkeyakinan. Ini menuntut kita pemuda UMNO mencari jalan penyelesaian kepada permasalahan mereka. Oleh itu, pemuda ingin memohon beberapa langkah mesra kepada golongan muda dipertimbangkan oleh kerajaan menjelang pembentangan bajet 2010 minggu depan. Kita berharap kerajaan di bawah pimpinannya Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak boleh mempertimbangkan beberapa inisiatif khas untuk generasi muda sebagai salah satu daripada teras utama dalam bajet akan datang yang antara lainnya meliputi: pertama, peluang pekerjaan yang lebih luas serta berkualiti tinggi, terutamanya di sektor-sektor strategik seperti perkhidmatan, teknologi maklumat dan bioteknologi. Kedua, peluang latihan sepanjang hayat untuk meningkatkan kemahiran seperti penguasaan bahasa-bahasa antarabangsa dan teknologi terkini. Ketiga, pinjaman khas untuk usahawan muda, terutamanya bagi mengatasi halangan modal perniagaan di peringkat startup atau permulaan, serta bagi menggalakkan penyertaan mereka di sektor-sektor baru yang berteknologi tinggi dan mempunyai nilai tambah kepada ekonomi. Mungkin ada cadangan untuk ditubuhkan bank belia atau bank pemuda. Keempat, sokongan bagi gerak kerja sukarelawan dan pembangunan kebajikan komuniti. Serta kelima, menambahkan lagi peluang pekerjaan untuk pelajar lepasan aliran teknikal dan vocational. Pada masa yang sama, pemuda juga prihatin kepada nasib golongan muda yang baru saja memulakan hidup berkeluarga, yang baru saja bekerja dan mempunyai pelbagai tanggungan, termasuklah membantu ibu bapa dan membayar pinjaman pendidikan. Oleh itu, pemuda mencadangkan inisiatif tersebut ataupun ini diberi perhatian oleh kerajaan. Yang pertama, menubuhkan tabung untuk pinjaman perumahan dengan kadar faedah yang terendah untuk beberapa tahun pertama agar orang muda baru berkahwin mampu memiliki rumah. Kahwin pertama ya, bukan kahwin kedua. Yang kedua, memberi diskaun istimewa untuk kereta nasional kepada mereka yang mempunyai anak pertama dan baru hendak memiliki kereta. Ketiga, memperuntukkan RM200 bagi anak pertama setiap keluarga sebagai simpanan permulaan tabung skim simpanan pendidikan nasional. Dan yang keempat, menawarkan voucher membeli barangan keperluan asas bayi seperti susu dan lampin. Pemuda berharap kerajaan dapat menimbang dan memberi perhatian kepada cadangan-cadangan ini. Pemuda percaya bahawa dengan gerak kerja dan khidmat yang berterusan, insya-Allah BIAN akan dapat memenangi hati dan sokongan generasi muda yang merupakan aset dan harapan negara kita.